Baik, mari kita teruskan kepada soalan struktur kita yang kedua. Yang ini ada terdapat dalam modul kuning kita. Alright, jadi soalan struktur ini dia bahagikan kepada A dan B sahaja pecahan dia. Di mana bahagian A dia pecahkan kepada A1 hingga A3. Iaitu setiap satu diberikan 2 markah, 2 markah, 2 markah. Dan pecahan B diberikan 4 markah. Okey. Baik, mari kita lihat soalannya. Pemisahan Singapura merupakan cabaran utama selepas pembentukan Malaysia yang berlaku disebabkan beberapa faktor politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi cerita pasal pemisahan Singapura juga, tapi ini dalam jenis soalan yang lain pula. Jadi dia tanya dalam ketiga-tiga faktor, faktor politik, ekonomi dan sosial. Jadi kita lihat yang pertama, dia minta faktor politik. Okey, kalau dia minta faktor politik, okey, kita lihat cara kawan awak menjawab. Lee Kuan Yew, okey, kita mula sini. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okey, dapat 1 markah. Jadi di sinilah awak boleh tambahkan lagi penanda wacana. Masukkan di sini penanda wacana. Apa penanda wacana yang sesuai? Hal ini telah menyebabkan berlaku konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan. Jadi kalau awak tidak letak penanda wacana, awak akan dapat setengah markah untuk yang kedua ni. Isi yang kedua. Baik deh. Jadi kalau awak dapat 1,5 markah, 1,5 markah, kita akan bundarkan dia. Awak akan dapat juga jadi 2 markah. Jadi kesilapan kecil mungkin awak masih selamat lagi, tapi jangan biarkan mungkin ada banyak perenggan dan tanpa penanda wacana. Kalau macam ni mungkin awak akan terselamat lagi, masih lagi boleh dapatkan 2 markah penuh. Tapi kalau ada banyak perenggan dan awak tinggalkan penanda wacana, kemungkinan setengah markah itu semua akan menyebabkan markah awak ditolak. Maksudnya awak tidak akan dapat markah penuh. Okey, baik. Kita pergi kepada ekonomi. Singapura, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, iaitu common market, disegerakan. Okey. Dapat 1 markah. Singapura, jadi awak boleh tambah lagi penanda wacana. Selain itu, perkataan selain itu, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Sama juga di sini dapat 0.5 markah ataupun setengah markah. Setengah markah. Jadi pelajar ni dapat 1.5 markah. Jadi bila dibundarkan, dia jadi 2 markah juga. Okey. Sini cikgu jelaskan kepada awak bagaimana sebenarnya kalau tanpa penggunaan penanda wacana ini, sebenarnya walaupun awak menjawab dalam bentuk esei, dia dikira sebagai dalam bentuk point. Dalam bentuk point kerana tak ada penanda wacana. Jadi penting penanda wacana, cikgu tekankan sekali lagi. Penting untuk awak masukkan penanda wacana dalam penulisan awak. Yang dari segi sosial pula, telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan kaum. Okey, dapat 1 markah. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Okey. Sambunglah. Okey, rusuhan ini berlaku ekoran. Okey, kita terima sebagai 1 markah. Kemudian perkara ini menjadi isu antara kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Okey, boleh kita, sebab perkara ini tu membawa kepada maksudnya ada kaitan dengan ayat sebelum itu. Jadi kita terima juga sebagai 1 markah. Jadi ada dapat 3 markah. Okey, bila 3 dah maksimum 2, maksimum 2. So pelajar ni akan dapat 2 markah. Okey, baik, kita pergi kepada bahagian soalan pecahan yang B. Wajarkah? Ni perkataan wajarkah ni memerlukan awak menghurai ataupun
Ini aras, kalau aras konstruk dia aras awak membuat penilaian, awak menilai wajar ke tak wajar. Tindakan kerajaan memisahkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Berikan ulasan anda. Berikan ulasan anda. Okey, jadi ulasannya, jadi wajarkan ni ada pendirian ya ataupun tidak. Jadi awak telah rakan awak telah menuliskan jawapan dia ya. Jadi ya ini pun sebenarnya dah dapat 1 markah. Okey. Wajar, ya wajar. Hal ini kerana, okey dia mula di sini. Hal ini kerana Singapura telah menidakkan hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk asli. Penduduk asli ke, penduduk asal ke pun boleh. Jadi di sini dapat 1 markah. Hal ini kerana Lee Kuan Yew telah melancarkan kempen Malaysia yang menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Pun dapat markah yang kedua. Markah yang ketiga. Dapat lagi 1 markah. Okey, sambung. Selain itu, okey, perangkat yang seterusnya. Selain itu, Singapura telah mencetuskan masalah perkauman. Okey, dapat 1 markah. Okey, huraian dia. Hal ini telah berlaku rusuhan kaum di Singapura. Okey, pada 21 Julai yang menimbulkan ketegangan kaum. Okey, pun dapat lagi 1 markah. Dia berapa dapat semua? 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Jadi maksimum dia adalah 4 markah. Jadi pelajar ini dapat markah penuh. Okey, 10/10. Baik, kita teruskan kepada soalan struktur yang seterusnya. Jadi soalan ini adalah terbahagi kepada 3 pecahan. Okey, di mana pecahan A adalah 3 markah, pecahan B 3 markah dan pecahan C adalah 4 markah. Okey, jadi mari kita lihat soalannya. Soalan A, kita mulakan dulu dengan sedikit pernyataan di atas. Majlis Gerakan Negara bertanggungjawab mengawal ketenteraan negara. Okey. 2 permasalahan utama yang diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Kemudian soalan dia, senaraikan 3 tanggungjawab Mageran. Baik, soalan senaraikan biasanya dia akan berikan awak 1 roman, okey, 2 roman, 3 roman. So awak just senaraikan saja, masukkan saja. Tapi apa berlaku kalau dia tidak beri nombor-nombor roman itu, dia beri macam ni saja kosong. Maknanya pelajar perlu menjawab dalam satu bentuk ayat yang lengkap. Jadi macam yang cikgu dah beritahu tadi, senaraikan ni ialah kita perlu jawab berikan fakta sahaja. Kita tak perlu huraian, tak perlu contoh. Okey, jadi kita lihat jawapan yang rakan awak berikan. Dia respon kata tugasnya, 3 tanggungjawab Mageran ialah, ini respon kata tugas, ialah, okey, yang pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Okey, di sini dapat 1 markah. Kemudian dia koma, dia tak ada perkataan, dia tak ada buat penanda wacana selain itu ke, seterusnya ke, tak ada. Boleh tak kita beri mereka 1 markah? Cuba tengok yang kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Okey, boleh tak kita beri? Jadi rasanya kita beri sahaja kerana kita boleh beri kerana soalan dia adalah soalan senaraikan. Jadi bila senaraikan boleh. Jadi kalau dia kata jelaskan, huraikan, maknanya perlu ada penanda wacana yang menunjukkan. Jadi ini adalah senaraikan, maknanya pelajar boleh beri sahaja dalam, sebab sepatutnya dia dalam bentuk point. Tapi sepatutnya cikgu sangat-sangat sarankan kepada semua untuk biasakan untuk meletakkan penanda wacana. Biasakan. Okay, dalam kelas pun cikgu selalu pesan gunakan selain itu, seterusnya, akhir sekali. Gunakan sebab ini akan membiasakan awak untuk menjawab soalan esei. Jadi kalau awak letak pun tak rugi. Jadi juga sangat galakkan untuk letakkan penanda wacana. Menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Okay, adalah dapat 1 markah. Dan juga tanggungjawab yang ketiga ialah menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dapat markah yang ketiga. Baik, jadi kita ada sepatutnya dalam buku teks kita ada 6 senarai tanggungjawab
mageran. Jadi awak boleh pilih 3 ya, maknanya sebab itu cikgu selalu ingatkan kepada awak, kalau ada banyak fakta, awak boleh baca untuk pengetahuan, tapi awak cuba hafalkan 3, sekurang-kurangnya 3 ya, untuk awak jadikan dia sebagai bekalan awak menjawab soalan. Sebab biasanya dia akan minta maksimum 3. Dia tak akan pergi minta sampai 10. Okay, dia akan minta 3. Jadi awak hafalkan 3 ya, walaupun awak baca yang lain, awak sebagai pengetahuan. Jadi sini pelajar mendapat 3 markah. Kita beralih kepada soalan B. Jelaskan. Jelaskan ni maksudnya dia ada fakta, huraian, contoh. Okey, jelaskan faktor berlakunya rusuhan kaum 1969. Okey, faktor. Jadi kita lihat sini ada 3 markah. Kita lihat jawapan rakan awak. Rusuhan kaum pada 1969 berlaku disebabkan. Okey, ini adalah respon kata tugas. Okey, bagus ya. Ialah keadaan dan keputusan. Ni jawapan dia, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969. Ini fakta dia, dapat 1 markah. Okey. Hal ini kerana terdapat parti. Dia ada penanda wacana kat sini. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti suatu kaum semasa berkempen. Ini huraian dia. Okey, huraian 1. Dapat lagi 1 markah. Okey, teruskan lagi. Hal ini juga kerana parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen keagamaan untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi. Ini adalah huraian yang kedua. Ataupun boleh jadikan dia sebagai contoh. Contohnya menggunakan sentimen keagamaan untuk mendapat sokongan. Sama ada jadikan dia huraian 2 ataupun jadikan dia sebagai contoh. So di sini akan dapat 1, 2, 3 markah. Okey, 3 markah. Seterusnya, kita lihat pada jawapan yang C. Pada pendapat anda, mengapakah persefahaman antara kaum menjadi unsur penting di Malaysia? Okey, ini adalah minta pendapat anda. Minta pendapat anda ni maknanya awak memberikan pendapat sama ada ini adalah mungkin konstruk mengapakah persefahaman konstruk memberi analisis. Okey, awak membuat analisis bagi pendapat awak dan juga awak buat penilaian, menganalisis, menilai mengapa persefahaman antara kaum menjadi unsur penting di Malaysia. Okey, mengapa? Jadi bila mengapa, jadi perlukan juga huraian contoh. Okey, macam sekejap kalau dekat atas ni cikgu dia macam kan kena beri fakta, huraian, contoh. Kalau dia tak ada contoh tapi dia bagi huraian boleh. Jadi maknanya setiap isi yang huraian ataupun contoh akan mendapat markah. Okey, jawapan dia, so mengapa mengapa persefahaman antara kaum menjadi unsur penting? So mengapa, bila mengapa ingat mengapa ialah awak perlu berikan sebab. Mengapa? Sebab So, isi yang pertama, pada pendapat saya, persefahaman antara kaum menjadi unsur penting di Malaysia bagi mengelakkan rusuhan kaum. Ini sebab yang pertama dia. Fakta dia ialah mengelakkan rusuhan kaum. Okey, dia buat huraian. Hal ini boleh mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Ini kan boleh dapat huraian yang kedua. Huraian 1. Kerana ketidakbersatuan rakyat. Kerana ketidakbersatuan rakyat. Jadi ini mungkin boleh jadi contohnya rakyat tidak bersatu padu, kan, ini pun boleh jadi contoh. Okey, selain itu penanda wacana memastikan negara dapat terus berkembang dan maju seiring dengan negara maju yang lain. Ini sebab persefahaman antara kaum menjadi unsur penting. Dia akan berkembang dan maju seiring dengan negara maju yang lain. Saya berikan dia fakta 2. Hal ini kerana setiap rakyat, ini ada penanda wacana lagi, setiap rakyat dapat bekerjasama tanpa mengira kaum dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Ini huraian dia. Okey, jadi kita lihat berapa markah yang diperolehi oleh rakan awak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksimum
4 markah saja. So pelajar kawan awak dapat 4 markah. Jadi lengkap jawapan ini mendapat 10/10. Okey. Baik. Itu untuk soalan struktur yang ketiga.